Selamat sejahtera kepada semua rakan kelas saya dan yang berhormat Cik Sudau, pensyarah Crop Protection. Kami daripada Jabatan Agroteknologi dan Bioindustri Politeknik Jeli Kelantan. Subjek Crop Protection DYA 5023. Hari ini kami ingin bertentangkan berkenaan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Okay, sebelum itu saya ingin perkenalkan ahli kumpulan saya. Saya sendiri Tamila Raslin, anak lelaki E. Nagarajan. Nombor matrik saya 22DAG18F2060. Rakan saya Syarmira, Farhana, Zuhaili dan Ashraf. Bahagian saya dalam pembentangan ini adalah pengenalan kepada Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Akta Kuarantin 1976, tarikh persetujuan diraja adalah 6 Mac 1976 dan tarikh penerbitan dalam warta 11 Mac 1976. Dua-dua tarikh adalah pada tahun yang sama. Seterusnya, apa dimaksudkan dengan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976? Iaitu yang pertama, pengawalan, pencegahan dan penghapusan makhluk perosak pertanian. Contohnya, kerajaan ingin ambil inisiatif untuk menghapuskan makhluk perosak yang terdapat dalam sektor pertanian. Yang kedua adalah tumbuhan-tumbuhan berbahaya dan penyakit tumbuhan. Kerajaan juga ambil inisiatif untuk mengurangkan masalah penyakit tumbuhan dalam sektor pertanian Malaysia. Yang ketiga adalah untuk meluaskan kerjasama dalam mengawal pergerakan perosak dalam perdagangan antarabangsa, iaitu untuk kurangkan masalah makhluk perosak dalam perdagangan antarabangsa. Yang terakhir, maka ini diperbuat undang-undang oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan Negara dan Dewan Rakyat untuk bersidang dalam Parlimen dengan kuasa daripada seperti berikut. Yang pertama, akta ini boleh dinamakan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Dan yang kedua, akta ini hendaklah diterpakai bagi seluruh Malaysia. Untuk pengetahuan anda, sehingga kini Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 diguna seluruh Malaysia. Tiada mana-mana negeri dikecualikan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Ahmad Zuhaili bin Amiruddin. Nombor matrik 22DAG18F2026. Saya di sini ingin mencerita tentang pengarah dan rakam pegawai pemeriksa. Apa yang harus kita tahu ialah pengarah harus mempunyai pengawasan am tentang semua perkara bagi maksud menjalankan atau melaksanakan peruntukan akta dengan syarat bahawa kuasa yang diberi kepada pengarah di bawah Seksyen 19 tidak boleh ditafsirkan seolah-olah penjalanan kuasa itu oleh mana-mana pengarah terbatas dalam kawasan komponen pengarah itu dibina sahaja. Seterusnya, bagi kanun kesesaan pula, tiap-tiap pengarah dan pegawai pemeriksa apabila bertindak dalam ruang lingkup kuasa dan kewajipan di bawah akta ini hendaklah disifatkan sebagai pengkhidmat awam mengikut pengertian kanun kesesaan Akta 574 yang terpakai dalam kawasan komponen masing-masing. Okey, seterusnya pula ialah kuasa pegawai pemeriksa untuk memasuki dan memeriksa tanah. Sebagai pegawai pemeriksa harus memeriksa dan meneliti bagi memastikan suatu tumbuhan berbahaya atau makhluk perosak dimusnahkan. Sebagai hasil daripada suatu pemeriksa atau penelitian tanah atau tumbuh-tumbuhan oleh seorang pegawai pemeriksa, harus mengenal pasti penyakit tumbuhan yang terdapat di setiap tanaman. Akhir sekali, Menteri Besar atau Ketua Menteri mana-mana negeri dalam Semenanjung Malaysia atau Menteri Negeri dan yang dipertanggungan dengan tanggungjawab bagi pertanian bagi Sabah atau Sarawak yang padanya dibuat representasi di bawah Subseksyen 4
boleh mengesahkan atau menggantung perjalanan kuasa notis itu, atau membatalkan notis itu, atau buat apa-apa perintah lain sebagaimana yang diiktirafkannya. So, apa yang kita tahu adalah dalam akta kuarantin tumbuhan kita perlu mengikut syarat-syarat dan perintah yang telah ditetapkan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ashraf bin Masrul. Nombor matrik saya 22DAG18F2029. Saya nak beritahu tentang larangan pengimportan atau pemilikan tumbuhan-tumbuhan berbahaya dan makhluk rosak di bawah Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Hanya pengarah sahaja yang boleh mengimport, memiliki atau menyimpan sesuatu tumbuhan berbahaya, dan hanya pengarah sahaja boleh mengimport dan menyimpan sesuatu makhluk rosak. Jika sesuatu tumbuhan berbahaya hidup pada mana-mana tanah, penghuni tanah tersebut hendaklah dengan segera memusnahkan sepenuhnya dengan membakar atau dengan cara lain sebagaimana yang diarahkan oleh pegawai pemeriksa atau pengarah. Jika tumbuhan berbahaya itu tidak dimusnahkan dengan sewajarnya, seseorang pegawai pemeriksa bersama dengan orang-orangnya akan pergi memusnahkan sendiri tumbuhan berbahaya itu, dan pegawai pemeriksa tersebut boleh menuntut kos dan perbelanjaan yang dilakukan daripada pemunya atau penduduk tanah tersebut. Orang pegawai pemeriksa mempunyai kuasa untuk menyita dan memusnahkan dengan berkesan tumbuhan berbahaya yang diimport atau disimpan. Seseorang pegawai kastam pula mempunyai kuasa untuk menyita dan menyimpan tumbuhan itu sehingga diletakkan dalam jagaan seseorang pegawai pemeriksa, dan pegawai pemeriksa akan memusnahkan tumbuhan tersebut dengan segera. Penalti yang dikenakan jika seseorang melanggar akta ini boleh disabitkan kesalahan dan didenda tidak melebihi RM10,000. Seseorang yang dengan disedarinya dan tanpa sesuatu sebab yang sah di sisi undang-undang memindahkan dan membawa masuk sesuatu makhluk rosak berbahaya atau tumbuhan berbahaya di dalam Malaysia bersalah atas suatu kesalahan dan boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Selamat sejahtera kepada Miss Surau dan rakan-rakan sekalian. Saya Shamira Radhakrishnan 2057. Hari ini saya nak membentangkan tentang pentadbir yang bertanggungjawab dalam Akta Kuarantin Tumbuhan 1976. Terdapat 2 agensi yang terlibat dalam akta ini, iaitu Department of Agriculture, which is known as DOA, and Division of Plant Protections and Quarantine. Seterusnya saya nak terangkan tentang pelaksanaan Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 dan Peraturan Tanaman 1981. Dengan mengimplementasikan akta ini, kita boleh mencegah dan mengkawal kemasukan perusahaan lain ke negara kita. Bukan itu saja, kita juga boleh memudahkan ekspor produk Malaysia tanaman kita ke negara lain dengan memenuhi peraturan kuarantin negara pengimport. Terdapat 2 jenis kawalan, iaitu kawalan import dan kawalan ekspor. Sekarang saya nak terangkan tentang kawalan ekspor. Setiap kilang diekspor memerlukan ekspor license, it's a must, untuk memerlukan kilang diekspor untuk tujuan pembiak. Bukan itu saja, lesen ekspor boleh digunakan di mana-mana pegawai pertanian di seluruh negara. If someone export their own product to another countries without the export license, it may cause any problem or it's not safe as well. Akhirnya saya nak menerangkan tentang kawalan import. Import ke kawasan tanaman, kompos akar tanaman atau media lain adalah dilarang kecuali di bawah izin yang terdapat dalam jadual pertama tanaman and also di jadual ke-6 akar tanaman kompos atau media lain yang dikeluarkan oleh pengarah di bawah peraturan dan tertakluk kepada syarat dikenakan oleh pengarah melalui izin Kilang Kuarantin 1981. So that's all from us. Thank you.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Farhana binti Muhammad Anwar, nombor matrik 2020. Kita akan teruskan kepada penyampaian notis. Notis tersebut boleh disampaikan kepada orang itu dengan cara menyerahkan notis tersebut kepada orang itu sendiri. Yang kedua ialah dengan notis tersebut boleh diserahkan kepada perkhidmatnya atau orang atau ahli keluarganya yang dewasa yang tinggal di tempat tinggalnya ataupun tempat perniagaan orang itu. Selain itu, notis tersebut boleh juga diserahkan kepada perkhidmat atau ejennya di pejabat yang berdaftar orang itu. Seterusnya, notis juga boleh dihantar melalui pos kepada orang itu di tempat tinggal atau tempat perniagaannya. Seterusnya, ia juga boleh dipos ke pejabat berdaftarnya. Akhir sekali ialah penyampaian notis boleh juga dibuat dengan cara penyampaian ganti mengikut Seksyen 21. Seterusnya ialah penyampaian ganti. Jika pemeriksa mendapati bahawa orang yang hendak disampaikan notis itu tidak dapat disampaikan, maka penyampaian notis tersebut boleh dilakukan dengan menggunakan dua kaedah. Yang pertama ialah dengan menampakkan notis tersebut di suatu tempat yang mudah dilihat. Misalnya seperti di atas tanah, di mahkamah, masjid, pejabat, balai penghulu atau di suatu pasar, boleh juga di tempat awam dan kawasan di mana tanah itu terletak. Seterusnya ialah penyampaian notis tersebut boleh disiarkan di dalam warta dan juga surat khabar jika perlu. Topik seterusnya ialah pendakwaan hendaklah mendapat keizinan daripada pendakwa raya. Tiada apa-apa prosidang yang boleh dimulakan di dalam suatu mahkamah terhadap seseorang kerana melanggar mana-mana peruntukan akta ini atau peraturan-peraturan di bawahnya kecuali mendapat keizinan daripada pendakwa raya. Topik terakhir di dalam Akta Kuarantin Tumbuhan tahun 1976 ialah peraturan-peraturan. Menteri dari semasa ke semasa boleh membuat peraturan-peraturan bagi menjalankan akta ini. Akta ini juga boleh mengadakan peruntukan bagi mendapatkan A. Kuasa dan kewajipan pegawai yang dilantik di bawah akta ini. B. Cara mengambil milik tanah dan memberi notis jika ada yang hendak diberi sebelum memasuki kawasan tanah itu, dan juga prosidang lain yang dibenarkan oleh akta ini. C. Pemberitahuan oleh pemunya dan penduduk sesuatu tanah mengenai apa-apa tumbuhan yang didapati berpenyakit atau sesuatu makhluk perosak yang berbahaya. D. Borang bagi notis dan perintah yang hendak dibuat oleh pengarah atau seseorang pegawai pemeriksa di bawah akta ini. E. Mengawal syarat berkenaan dalam pengimportan atau pengeksportan makhluk perosak, organisma berfaedah, tumbuhan, tanah, bagi maksud mengawal dan mencegah makhluk perosak tumbuhan. F. Mengawal sesuatu makhluk atau tumbuhan yang ada di dalam Malaysia bagi maksud mencegah penyakit bertumbuhan. G. Mendapatkan dari semua pertubuhan atau pasukan sivil, tentera, tentera laut, tentera udara, polis atau pertubuhan atau pasukan lain dalam mendapatkan bantuan untuk mencegah bermulanya suatu makhluk perosak, berbahaya atau tumbuhan yang berbahaya. H. Mengenakan fee. Fee bermaksud bayaran atau yuran yang dikenakan. I. Mengenakan penalti denda tidak melebihi RM1,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya.